Arash ni makhluk yang paling agung dan yang paling besar lah tuan-tuan. Dan sudah semestinya diperjalankan peristiwa yang berlaku pada 27 Rajab ini oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu Tuhan yang Maha Agung, ya? Keagungan di atas keagungan, kebaikan di atas kebaikan, ya? Betul juga para alim ulama menyebutkan bahawa bulan Rajab ini merupakan bulan istighfar. Konolah kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu Rajab. Bulan Syaban pula yang akan tiba tak lama lagi nanti, Ahad Maghrib ni dah masuk. Kejap je kan. Esok 28 Jumaat, Sabtu 29, Ahad 30. Ahad Maghrib ni dah masuk Syaban dah tuan-tuan. Weh, so macam baru lagi masuk Rajab, ya. Bulan Syaban pula banyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tibalah yang kita nanti-nantikan yang nama Ramadan Al-Mubarak, ya. Itu bulan membaca Al-Quran secara khusus. Bukanlah daripada 12 bulan tu Ramadan baca Quran, tak kena cara itu, kan? Nabi SAW suruh kita mencintai Al-Quran, salah satunya. Al-Quran ini kena setiap hari tuan-tuan, ya. Dia antara kelebihan Rajab yang biasa diulang oleh para tuan guru, asatizah, masjid, surau dan sebagainya, ya, menyebutkan bahawa antara kelebihan bulan Rajab ini pada 10 yang terawal, ya, 10 yang terawal Rajab tu. Itu bulan Rajab juga elok, bagus untuk kita berpuasa dan sebagainya lah. Janganlah kita datangkan benda yang pelik-pelik yang tak ada dalam nas. Contoh apa, siapa puasa 27 Rajab kan diampunkan sekian-sekian tahun. Tak ada masalah untuk kita berpuasa memperingati peristiwa bersejarah ni 27 Rajab, tapi jangan kita kaitkan. Mana pula kalau disandarkan dengan Nabi buat dia, lagi parah tuan. Nak puasa-puasa, jangan nak menambah-nambah pula kan. Kita tahu ramai orang dia nak galakkan masyarakat ni buat baik, beramal, itu bagus. Tapi jangan sampai berlebihan dalam kita buat amalan tu, kita menokok tambah. Itu bahaya tu tuan, ya. Macam hari ni kan, 27 Rajab kebetulan pula hari Khamis, baguslah kan kita puasa. Selain puasa sunat Khamis dan sempena dengan 27 Rajab berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, jumhur ulama sebutkan tarikh tersebut, kan. Ada khilaf lah tarikh tu, walaupun jumhur mengatakan 27 Rajab. Itu bulan Rajab. Lebihan dia 10 yang awal. Masuk pula Syaban nanti minggu depan ni kan. Syaban itu kelebihan dia pada pertengahan bulan Syaban. Sebab tu kita ada nisfu Syaban, ya. Dan ada satu malam yang namanya malam nisfu Syaban, ya. Kalau awal Rajab Maghrib tuan-tuan, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang pertama Rajab. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, qad balaghana anna ad-du'a, ya, sungguhnya telah sampai kepada kami, qad balaghana anna ad-du'a, ya, sesungguhnya doa yustajabu fi khamsi layalin, dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam, ya. Doa yang mustajab ni antaranya apa? Lailatul Jum'ah. Macam malam ni, sekarang kita dah malam Jumaat. Setiap Khamis malam Jumaat, inilah antara 5 malam yang doa mustajab, ya.
Kena banyakkan berdoa. Esok maghrib je start kita berdoa. Doa ni tak semestinya waktu dalam solat, mengaji, duduk-duduk saja apa kan, yang kenderaan ke, tengah berjalan ke, boleh kita berdoa tuan-tuan. Ya. Kemudian awwalul lailatin min Rajab, malam yang pertama di bulan Rajab. Dah lebih dah kan. Mungkin ada tuan-tuan perempuan yang tak tahu, dia terlepas kelebihan mustajab doa pada satu tu malam yang pertama di bulan Rajab. Apalah doa panjang umur supaya bulan Rajab tahun depan kita berada pada malam yang pertama Rajab dan kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Sebab tu sebenarnya ibadat ni nak kena rancang juga. Kena rancang juga ibadat tuan. Bila nak puasa, berapa banyak nak ngaji setiap hari, zikir berapa banyak kan. Dia bukan yang kita jadikan ibadat ni buat isi masa kosong, masa terluang. Tak, kita yang kena luangkan masa untuk beribadat. Kalau nak tunggu bila masa free tuan, sampai mati takkan ada waktu free kan. Ya, jadi kita kena jadualkan kita punya ibadat ni. Ya. Jadi antaranya lagi Lailatul Nisfi min Sya'ban, satu malam iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Baik. Itulah Sya'ban, pertengahan Sya'ban tu. Ya, kena ambil peluang, khususnya malam nisfu Sya'ban. Dan kelebihan Ramadan pula pada malam 10 malam yang terakhir. Ya. Sebab tu Nabi SAW suruh kita, Nabi pesan, ya, dalam hadis Nabi sebut taharra lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Kan Nabi suruh kan, carilah. Ya. Perkataan yang digunakan itu taharra, carilah. Maksudnya bersungguh-sungguhlah, usahalah. Mana nak kena usaha. Tak boleh kita tiba-tiba oh ya ke. Mana kita kena usaha. Ya. Kita tak boleh salah kita. Kalau bangun nanti bangun dah. Tak bangun dah macam mana. Itu menyerah namanya kan. Kita kena usaha, dia bisa taharra. Ya. Lain kalau perkataan digunakan ya, ibhasu contohnya. Ini kalau ibhasu tu taklah kena bersungguh. Ni bersungguh-sungguh tu kena bersungguh-sungguh. Ya, taharra, carilah Lailatul Qadar itu pada bila 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya. Beza perkataan tadi kan. Taharra dengan ibhasu. Penggunaan kalimah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni dahsyat tuan. Dia kadang-kadang satu perkataan boleh bawa banyak maksud. Contoh, kalau orang tengah marah, marah nak bergaduh. Contoh orang Arab kan. Kata hat dabus katanya. Hat dabus. Bagi aku dabus. Dia kalau orang kawannya dia ni marah ni. Dia minta dabus. Member pun ambil belantan, dah ambil. Siapa dia nak balon tu kan. Itu perkataan dabus. Perkataan yang sama, tempat yang berbeza. Tuan-tuan pergi restoran contohnya. Kan pergi restoran, sampai kat cashier tu minta kat dia hati dabus, saya nak dabus. Kau nak tak kalau cashier tu bagi belantan, wala hal ni orang minta dabus bagi belantan. Kau nak bodoh ke kan. Jadi yang dia minta tu dabus, drumstick, ayam yang bahagian drumstick tu. Sama perkataan tapi masuk beza. Kalau pergi kedai kain pula, kau nak jahit baju ke apa kan, hati dabus, bagi aku dabus. Jadi orang tu akan bagi apa? Jarum. Jarum. Dia minta jarum kan. Tak kono pergi kedai kain, pergi jekel, ya, minta dabus, dia bagi drumstick. Wah, ni orang minta ni
makan tak bisa betul kan, ataupun bagi belantan, tak pernah jual. Itulah kaya dia bahasa Arab ni tuan-tuan. Ya. Baik. Ini Nabi SAW suruh kita cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Kan kuliah bulanan saya kat sini ni guna kitab Munir Al-Muhtaj tu kan, sifat solat kan. Munir Al-Muhtaj ni pengarang dia Syekh Khatib Syirbini. Syekh Khatib Asy-Syirbini, ada satu nama tempat Syirbin di negara Mesir. Nama dia Muhammad bin Muhammad. Nama Syekh ni Syekh Khatib Asy-Syirbini. Ya. Ini hebat tuan-tuan. Banyak kisah itu, antara dia apa? Bila masuk je bulan Ramadan kan, bila masuk je Ramadan, dia iktikaf dekat masjid. Dekat masjid duduk kan. Bila dia selesai iktikaf, sembahyang raya Aidilfitri pun dia keluar dari masjid. Tu hebat. Syekh Khatib Asy-Syirbini, pengarang kitab Munir Al-Muhtaj yang kita baca tu kan. Tak terikut kita kan. Kita sebelum nak takhir pun tak boleh nak stay masjid kan. Walaupun kalau orang tu pergi puasa dekat Masjidil Haram kan, dia mesti nak balik hotel juga bagi ada pengalaman puasa dekat Masjidil Haram lah kan. Tampak je seronok kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita baik berada di bulan Ramadan di Masjid Al-Haram, insya-Allah. Amin. Senyap kan? Tak nak apa puasa Masjidil Haram ni. Ini mustajab doa kami hanya ya. Semua yang datang kuliah Isra Mi'raj malam ni, Masjid Perayaan Karantin ni, sama-sama kita doakan, ya Allah, kurniakanlah kami supaya dapat berada di Masjidil Haram ketika bulan Ramadan, ya Allah. Amin. Rezeki ni kita tak tahu tuan, joki kan. Mungkin dari segi logik macam mana pula dengan bayaran yang mahal. Kita perempuan kalau dulu sebelum Covid duduk Masjidil Haram waktu bulan Ramadan ni 10,000 tu kalau booking awal kan, 10,000 paling murah. Standard 20-30k tuan-tuan. Saya tanya sesiapa yang besok hari ni, selalunya 20,000 ke 30,000. Saya tahu dah macam buat haji lah. Memang macam haji kan. Itulah kelebihannya orang ramai saya cakap. Joki kita tak tahu kan, mana tahu ada rezeki. Sampai kita insya-Allah. Baik. Dia yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah ya, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ada dalam surah Al-Isra juzuk yang ke-15 muka surat 282. Kan? Ayat yang pertama. Ya. Satu ayat dah sebenarnya. Saya bacakanlah. Walaupun Nabi SAW kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Tu satu je ayat ya, tentang peristiwa yang agung tadi yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Mutawalla Sya'rawi rahimahullah. Jadi ahli tafsir tuan-tuan. Negara Mesir dulu kan. Dia ni wali Allah. Dia ni wali. Banyak kisah dia tu. Ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Memang wali Allah, banyak macam karamah. Orang memang siapa hidup zaman dengan sezaman dia tu macam-macam. Kita tengok bila naiknya Presiden Mesir yang dulu Hosni Mubarak kan, meninggal tak silap. Hosni Mubarak lama dia jadi presiden kan, 30 tahun tak silap ya.
Naik presiden Syekh Mutawalli Syarawi dah tua, dia pegang tongkat, dia nasihatkan spontan macam tu je. Dia tak ada tapi-tapi kan. Dia kata, aku bersaksi bahawa kamu menjadi presiden, kamu mesti melaksanakan tuntutan sekian panjang lebar dia punya live tu kan. Dia bukan rekod, tak ada cut tak ada. Tengok wali Allah kan. Tu benar, berani kena benar. Jadi tugas dia dah selesai kan. Dia kalau sedih borak tu buat benda yang bukan, dia jawab di hadapan Tuhan nanti ya. Baik, antaranya lagi Syekh Mutawalli Syarawi ni dia selalulah keluar radio di Kahirah kan. Ada satu kali itu dia cerita pasal peristiwa peperangan Badar Badar ke Uhud kot, antara salah satu perangan besar ni. Jadi dia cerita berpandukan ilmu yang dia belajar dan dia telaki daripada guru-guru dia. Cerita selesai, tiba-tiba minggu berikutnya tuan-tuan, dia request dia nak ulang balik kisah tersebut. Dia kata ada silap. Siapa yang betulkan dia tuan-tuan? Allah Ta'ala datangkan mimpi real punya peristiwa peperangan tersebut dalam tidur Syekh Mutawalli Syarawi. Subhanallah. Waktu tu live tuan-tuan, dah tak ada cut lah. Syekh nak cerita lah, berapa banyak cerita. Habis dia cerita tu menangis. Wah, normal radio pun macam Allah Ta'ala gambarkan depan ekor dia tu tuan-tuan. Berlaku ni sahabatnya Nabi kat sini kan. Orang bila dengar tu, walaupun tak tengok ekor kan, menangis. Ni wali Allah kan, Syekh Mutawalli Syarawi, ahli tafsir tuan-tuan. Baik, kata beliau, dan juga Syekh Dr. Ahmad Umar Hashim. Syekh Ahmad Umar Hashim ni mantan rektor Universiti Al-Azhar, pernah datang di Itqan, Institut Tahfiz Al-Quran 9 waktu saya belajar dulu, pernah sampai tuan-tuan. Syekh Ahmad Umar Hashim hafizahullah ta'ala, ada lagi ya? Jadi dua tokoh yang hebat ni daripada Al-Azhar ni kata apa? Mulianya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat pertama surah Isra' ini ya, kata betapa mulianya peristiwa tersebut ya, dengan isyarat yang Allah Ta'ala tunjukkan. Ayat peristiwa ni ada dalam Al-Quran, kisah tu dirakamkan dalam Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, selagi dia ada, selagi dia kekal, maka kisah yang ada dalam tu memang berkekalan lah sampai bila-bila. Of course lah, Al-Quran ini dia tak akan hilang sampai hari kiamat nanti. Sebab apa? Allah Ta'ala disebut dalam ayat yang lain ya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan memelihara, yang akan menjaga Al-Quran. Lepas tu kita tengok kan, dah 1000 lebih tahun dah Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Berjaya tak? Jaya tak manusia ni ubah Al-Quran tu? Takkan berjaya kan? Kalau ada usaha untuk ubah, pasti akan diselamatkan. Allah Ta'ala datangkanlah orang-orang yang akan memelihara Al-Quran. Tengok negara kita cukuplah, bila selain daripada hufaz yang hafal Al-Quran dalam dada ni kan, kita wujudkan lajnah mentasbih Al-Quran ya, keselamatan dalam negeri, cek Al-Quran. Ternyata baru-baru ni ada cetakan daripada syarikat Amanah dah, salah perkataan, salah baris kan, copek dia dapat detect kan. Saya dah dekat dengan yang ahli majlis ni, ternyata guru saya kan. Saya tanya, betul ke ni? Ni ada jumpa Al-Quran? Oh ya betul. KDN dah pantau dah. KDN dah uruskan benda tu kan, cetakan di syarikat tersebut ya. Jadi selagi mana Al-Quran itu kekal, maka Isra' dan Mi'raj itu akan agung sampai bila-bila ya. Itu kata dua tokoh tadi. Antaranya lagi mulianya Isra' wal Mi'raj itu sebab apa? Sebab
dia berlaku kepada makhluk yang paling mulia atas muka bumi. Siapa lagi yang paling mulia kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin saya pernah sebut kan, Nabi SAW ni setiap inci tubuh dia tu semuanya mulia, tuan-tuan. Kan? Badan, tubuh badan dia, jangan kata tu. Apa yang ditinggalkan, apa yang pernah disentuh oleh tubuh yang mulia ni, semua automatik dia mulia. Mimbar ke, baju, capal, cincin, sorban, kan? Peluh dia wangi kan? Air liur dia, air ludah dia, kencing dia, najis dia, darah dia, semua tu dia. Tu bila kita cerita tentang ambil berkat ni kan, para sahabat jauh lebih dahsyat kalau bandingkan dengan kita hari ni kan. Ya, air wuduk Nabi tu ditadah, diambil disambung kepada baju tinggalan Nabi tu, diambil disimpan, lawan demam dia rendam baju ni, mandi air tersebut elok dengan izin Allah Ta'ala. Air dia Nabi, bila ada sahabat mata dia terkeluar biji mata, Nabi ambil, Nabi ludah, masukkan balik, elok mata tu, malah lebih terang daripada mata yang sebelah. Tu kan dahsyat kan kita, sebab makhluk yang paling mulia atas muka bumi, tuan. Ya. Antara lagi perkara yang ketiga, mulianya Isra' dan Mi'raj itu sebab apa? Kata Syekh Mutawalli Syar'i dan Syekh Ahmad Umar Hashim ni, dia kata dia berlaku dalam bulan yang agung. Sebab Nabi SAW pun sendiri mendoakan bulan Rajab ni kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tak kisah baca bagi apa Rajab tu, Rajab wa Sya'ban ke Rajabiu wa Sya'ban, dua-dua betul tu tuan. Asal nak gaduh lah. Kalau yang paling tepatnya Rajabiu wa Sya'ban, ya. Duduk betul, ya. Okey. Di Isra' dan Mi'raj ini juga, dia kemuliaan peristiwa ini dia dibenarkan di dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran ayat yang saya baca tadi, berapa satu ayat tu, betapa mulia tu. Kemudian dibenarkan juga dalam hadis. Kemudian dibenarkan pula oleh siapa yang membenarkan peristiwa tadi? Sahabat Nabi SAW yang hebat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kan, Abu Bakar As-Siddiq, gelaran As-Siddiq itu Nabi SAW yang bagi gelaran. Sebab apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, waktu semua orang tak percaya kan, waktu semua orang pun 50-50 betul cerita dia ni kan. Isra' dan Mi'raj berlaku dalam satu bahagian malam ni. Kita cakap senang betul. Kalau kita berada di tempat sahabat pada waktu tu, kita menjadi betul cerita dia ni. Pada Mekah pergi Masjid Al-Aqsa, search, kita buka Waze tak apa ya, Google Map kan, search daripada Mekah ke Jerusalem 1233 km, jauh tak? Zaman tu mana ada kapal terbang, jet pun tak tahu, naik untung kan, ya? Daripada tu pula, daripada Masjid Al-Aqsa tadi, Palestin, naik ke setiap lapisan langit, akhirnya bertemu dengan bermunajat dengan Allah Ta'ala di tu Arash. Jauh kan? Kalau menaiki unta yang sihat, unta yang cergas tuan-tuan, daripada Mekah pergi Palestin tadi, sebulan perjalanan. Unta yang sihat, bukan unta yang ada gawat kan. Sama macam kita kan, kita kalau orang sihat tak sama jalan dengan orang yang ada gawat. Dia konon dia gawat kan, ya. Sebulan pergi, sebulan balik, kena 2 bulan, ya. Ini peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW ni, ya, sebagaimana disebut oleh para ulama kan, berlaku peristiwa itu tak lebih daripada setengah jam. Cuba bayangkan macam mana kita nak percaya tuan-tuan kan. Macam mana kita nak percaya setengah jam, benda yang betul berbulan-bulan, bukan berbulan, 2000 tahun sebab naik langit bersama tu kan, ya.
Baik, itulah yang berlaku. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq ni iman dia sangat dahsyat lah tuan-tuan. Ya. Itu Nabi SAW beri gelaran dia As-Siddiq, yang membenarkan. Isra minal Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Al-Haram itu dah selain diharamkan orang kafir berada di dalamnya, Al-Haram juga bermaksud hurmah, yang dimuliakan. Gimana? Itu letaknya Kaabah Al-Musharrafah, ya, menuju ke Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ni jauh tuan-tuan, jauh. Tu pedagang-pedagang Arab dah bila dia keluar berdagang, bila cerita tempat-tempat kan, nak pergi mana? Tu masjid yang jauh tu, ya, Masjid Al-Aqsa. Habis sebut Masjid Al-Aqsa, tahu lah, oh ni Palestin. Dia akan sebut sebab memang jauh tuan-tuan, 1200 km. Jauh, ya. Okey, itulah namanya Asra tadi kan. Itu Isra ini perjalanan di bumi daripada Mekah pergi Palestin, ya. Jadi bila dia berlaku pada waktu malam, lailan. Malam ni pula tuan-tuan, malam ni kita ada pembahagian dia kan. Kalau kita malam yang ada untuk bermula maghrib tadi kira 7.25 je tu kan, sampai ke subuh 6 suku, berapa jam tu? Hampir 12 jam, 11 jam lah. Kalau kita bagi 2 kan, bagi 2 dia jadi berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12 setengah malam. Itu waktu tu boleh fleksibel. Lain negara lain pula. Ada negara malam dia pukul 3 petang dah malam dah. Jadi tengah malam dia bukanlah boleh, mungkin pukul 8 atau 9 malam. Macam kita, di negara kita ni standard dia 12 tengah malam, itulah separuh malam kan, ya. Dia cerita pasal pembahagian malam ni pula, dia ada kaitan dengan bab ibadah sebenarnya, ya. Contohnya puasa, kan kita nak puasa Ramadan kan. Ada juga ada puasa Isnin Khamis, puasa Rejab, puasa Syaban. Tu ialah puasa-puasa sunat tuan-tuan. Itu bagus, ya? Jadi kalau kita tengok sunat kita sahur tadi, kalau kita nampak pahala sunat, dia bermula tengah malam, mana habis baru yang pertama tu kan. Dia start pukul 12 1 minit tu sampai ke subuh. Bermula 12 1 minit tu bolehlah kalau tuan-tuan nak sahur, dapat pahala sahur sunat tadi, ya. Dia katakan waktu sunat sahur tadi fadilah, ya, waktu sunat sahur kan. Ya, kalau tuan-tuan sahur sebelum pukul 12 tak apalah pahala ni kan. Orang jadi malas nak bangun pukul 5 pagi kan, ke tarawih habis 10 dia pun balon macam 2-3 pinggan tidur, esok bangun subuh pun ada je, tak apa dia pahala sunat sahur tadi kan, ya. Itu dapat pahala. Ya. Kemudian dalam bab haji pula, dapat tambahan 10,000 kota haji kan. Doa banyak-banyak kami pada Jumaat. Sekian aku nak tahu dapat pergi haji tahun ni, walaupun COVID pun kan, kena doa tuan. Banyak doa, ya. Kita tak tahu rezeki kita kan. Jadi haji tu pula yang istilah dia bermabit di Muzdalifah. Pada Arafah, pergi Muzdalifah, pergi Mina. Muzdalifah ni dia mesti ada tengah malam tu, mesti berada kat bumi Muzdalifah. Katalah dia daripada Arafah jalan lebar sampai kat Muzdalifah, ke turun. Dia sampai kat situ pukul 10 malam tu. Belum lagi masuk separuh malam yang kedua. Mana dia kena tunggu dekat Muzdalifah tu sampai betul masuk jam 12 tengah malam. 12 1 minit, okay, dia dah ada dalam Muzdalifah. Lepas tu dia nak gerak atau pergi ke Mina, silakan. Yang penting dia berada pada waktu tersebut walaupun sekejap. Kalau sebelum pukul 12 dia dah jalan pergi Mina, bermabit di Muzdalifah itu, dia tidak sah. Orang pergi haji, kursus haji tahu ni kan. Sekarang ni kursus haji pun online. Kalau kat Selangor lah. Kursus haji online saat lepas solat pagi hari Sabtu.
Di 9 Allah Alam. 9 mungkin boleh kot sebab kita masjid boleh datang kan. Susah tuan. Dongak usul haji depan pun payah nak faham, ni pula online lagi pun ni perlu kan. Ya. Okey. Tu kalau bagi 2 malam. Kalau malam ni kita bahagikan 3 pula, macam mana? Okey, katalah 12 jam. 12 jam pada pagi dan subuh. Contoh. Bagi 3 jadi 4 jam. Ya. 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Katalah sampai ke 11 malam 1/3 yang pertama. 12, 1, 2, 3. Pukul 11 sampai pukul 3 pagi itu pertengahan malam. Itu 1/3 yang kedua. 1/3 pertama, 1/3 yang kedua. Kemudian 1/3 yang terakhir, 1/3 yang terakhir ni 4 jam yang last kan. Pukul 3 pagi sampai pukul 6 pagi. Lebih kurang lah. Ya. Okey. 1/3 yang terakhir inilah ada kena-mena pula malam ni pasal ibadat kita, ya. Bermulalah waktu sahur yang paling afdal. Tuan-tuan sahur pukul 12 1 minit ni dapat pahala kan. Tapi pahala dia tak sebanyak macam mana kita sahur pada waktu yang afdal ni. Start pukul 3 pagi jadi kan sampailah 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Dan 1/3 terakhir ni jugalah, ya, waktu yang paling afdal untuk kita melaksanakan tahajud. Kita panggil ustaz nak kira boleh kan, elok pukul 3 4 pagi, tu paling afdal. Boleh kalau kita nak tahajud sampai isyak, tak ada masalah. Sampai isyak, tidur 5 minit bangun, pukul 9.30 tahajud boleh. Tapi yang paling afdal 1/3 yang hujung tadi. 1/3 yang hujung tu pula katalah daripada pukul 3 sampai pukul 6 pagi kan. Bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj, setengah jam sebelum masuk subuh tuan. Katalah subuh pukul 6, Nabi SAW 5:30 pagi sampai 10 minit sebelum masuk ke subuh. Setengah jam sekejap tuan. Memang paling logik, sangat tak logik. Itulah maha berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadi peristiwa tadi. Ya. Dan bila kita sahur pula, afdalnya kita berhenti sahur tadi 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Kita sebut imsak. Istilah kita imsak kan. Ya. 10 minit. Kan. 10 minit ni bila ada keluar cahaya yang tegak. Ini namanya fajar kazib. Fajar bohong, tipu. Tengok cahaya tegak kaki langit, dah subuh kan. Dia tipu kita. Kita pun tertipu. Dan subuh tu cahaya dia melintang kan. Bila melintang subuh, bila menegak tu imsak. Dan bila menegak tu keluar cahaya tegak tu stop lah makan. Boleh makan lagi selagi belum azan subuh, tapi dah tak afdal kan. Ya. Baik. Itulah setengah jam sebelum subuh berlaku peristiwa ni. Waktu yang paling syok tidur kan. Payah nak kejut tu. Baiklah. InsyaAllah. Azan tu bila? Kita berhenti sekejap azan dia. أشهد أن لا إله
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah pembahagian malam tadi. Kalau malam tu dia bagi dua, dia jadi separuh-separuh. Dah bagi tiga, 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 yang ujung itulah yang paling afdal. Nak sahur, tahajud kan, apalagi baca Quran, benda-benda baik dah. Ya. Itu yang paling susah tu kan. Kunci jam berapa banyak kali bunyi, tutup. Kena jiru air juga akhirnya. Dari zaman sekolah tu kan, start datang baju jiru, tembak dengan tu pack iron baju tu kan. Air pula, air sejuk dia letak dalam peti ais dulu sebelum subuh kan. Oi, masuk biji mata tu segar. Ya. Yang tak cili pula. Betul lah betul dia kan. Ya. Okey, jadi peristiwa itu berlaku 30 minit sebelum subuh. Uish, sekejap sangat tuan. Sebab tu kata Imam Busiri, Imam Busiri rahimahullah, summa yarudduhu minal araj qabla an yabrudal faraj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan dari araj dia kan. Dari araj. Ya. Sebelum pembaringan itu sejuk. Sebelum tempat baring itu sejuk. Panih ni. Kita bangun tak sampai setengah jam panih lagi tempat kita baring tu kan. Ya. Kemudian pula subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Kucing. Nak isra lah dia. Kan? Baik. Lailan, kucing tuan-tuan. Siapa tu yang saya sebut tu? Syekh juga Al-Azhar dah. Ingat nama dia. Wali juga lah. Siapa nama? Lupa lah. Dia nak tahu kenapa kucing ni dengan orang Islam tu, orang Islam ni suka kucing ni. Dan kucing pun dia ni dekat lah dengan orang Islam. Bila dengan Islam kucing tu besok kan. Jadi Allah Ta'ala buka hijab dia, Syekh sebut. Dia buka hijab Syekh tadi. Syekh tu dia tersempat kucing, dia dengar kucing tu zikir tuan-tuan. Ya Rahman ke Ya Rahim, silap saya. Ya Rahman, Ya Rahman. Kucing berzikir, dia ingat, betul aku dengar ni kan. Dia pergi lagi cari kucing-kucing lain. Semua kucing dia jumpa semua berzikir macam tu tuan-tuan. Kucing pun berzikir. Kita kalau tak berzikir, tahu ada kucing.
usah tidur rumah, tidur luar je kan. Pergi semayang tak nak zikir. Dan kalau bukan zikir atas sejadah, duduk-duduk kat rumah zikir lah. Tangan ada tasbih tu pula, nak pakai apa? Zikir. Ni bulan Rajab ni banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jangan asyik nyanyi ya. Muda dulu nyanyi cukup lah. Dah sonjol kan. Baik. Cerita pasal kucing kan. Jadi perkataan yang telah gunakan lailan. Kalau baca bahasa Arab, lailah, malam. Dia beza. Kalau lailan ni dia sebahagian malam. Dia bukan penuh satu malam. Macam tadi yang Nabi suruh kita carilah taharru lailatul qadri. Kenapa Nabi tak sebut taharru, carilah lailan. Kalau Nabi guna perkataan lailan, maksudnya Lailatul Qadar itu ada satu bahagian tertentu je. Lailan, perkataan lailan. Tapi kalau lailatan tu seluruh malam. Start maghrib dia 7.25 sampailah subuh, tu lailatan. Itu dalam Isra Mi'raj ni perkataan yang telah gunakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, maknanya sebahagian malam. Dah sebahagian, kejap pula tu 30 minit. Memang sebahagian tu kan, sebahagian kecil. Dan berlaku peristiwa yang agung ini tuan-tuan dan puan semua sewaktu Nabi SAW berusia 52 tahun. Ya, 52 tahun selepas diuji ataupun selepas disebut tahun kesedihan, ya, kematian pak saudara dia, isteri dia, memang kena uji sungguh. Dan tempat dia bergantung, tempat dia mengharapkan pertolongan itu dah tak ada, semua Allah Ta'ala dah ambil. Ujian tu berat kan. Allah Ta'ala datangkan hadiah tadi Lailatul Qadar yang tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi dan Rasul sebelum daripada ini. Dan Isra itu disebut Isra dan Mi'raj. Isra itu berlaku di bumi, itu daripada Makkah ke Palestin, Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh. Manakala Mi'raj pula, Mi'raj ni kan daripada Masjidil Aqsa tu Nabi SAW naik ke setiap lapis langit, naik akhirnya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di Arash. Di Arash. Dan Isra di bumi, Mi'raj itu di atas sana lah kan. Sebelum tu tuan-tuan, saya laju daripada Mekah, sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa yang terletak di Palestin, Nabi SAW, ya, berapa banyak dia punya stesen dia berhenti tu. Pada Mekah jalan menaiki burak, binatang tunggangan. Dikatakan burak itulah yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim dulu, burak yang sama. Burak ni khas untuk Nabi ya, kan, Nabi dan Rasul, ya. Kita manusia jangan mimpi lah naik burak yang sepatah kilat nanti kan, laju semua tuan, ya. Kita guna minyak burak air boleh. Burak air ada kat Kelantan, stesen minyak burak air, ya. Masuk burak air tapi tak laju je burak, sama je kan. Baik. Daripada Mekah, Nabi SAW berhenti di satu tempat. Yang pertama Taibah. Taibah tu Madinah kan. Sampai situ Jibril suruh Nabi SAW anzil fasalli, turun semayang. Semayang cara sebelum difardukan solat dah. Sebenarnya sebelum Isra Mi'raj lagi dah Nabi dia memang dah solat dah kan. Solat berbeza dengan yang difardukan waktu Isra dan Mi'raj, ya. Jalan lagi sampai lagi ke satu tempat yang namanya Madian, ya, kampungan Madian. Madian ni kampung Nabi Syuaib, ya. Di situ jugalah tempatnya dekat Madian tu. Dia dekat dengan bukit Tur Saina tuan-tuan, di Mesir lah. Madian ni di Mesir, semenanjung Sinai, sepadan dengan negara Palestin, tak jauh, ya. Di Madian ni kampung Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni kan bapa mertua kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib kan. Nabi Musa dia lari daripada kaum dia, singgah di Madian. Dia bersandar dekat ada satu batang sepohon pokok tuan. Situ namanya Madian kan.
Nabi Musa melarikan diri daripada kaumnya, ya, pada kaum Firaun dan pengikut ni kan. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dengan sengaja telah membunuh salah seorang daripada kaum tersebut. Kisah tu dalam Al-Quran. Bukan saja nak bunuh, Nabi Musa ni Allah Ta'ala kurniakan kekuatan yang luar biasa, tuan-tuan. Semua Nabi dan Rasul memang kekuatan, tapi Nabi Musa ni lebih. Dia tengok kaum dia kan Bani Israel ni bergaduh dengan kaum Firaun, Kipti, gaduh, bertokak, gaduh nak wrestling. Nabi Musa tengok tak boleh jadi, tak boleh biarkan ni kan. Dia tolak tinju kan. Sudah tu punya kuat, tuan-tuan. Dia tolak macam tu, mati tu orang tu kan, tak sengaja. Punya kuat ya, Nabi Musa AS. Jadi semua orang cari dia nak bunuh dia pun lari jauh daripada kota Kahirah, sampailah semenanjung Sinai, sampai ke perkampungan Madian. Situlah Nabi SAW berhenti kat situ, turun sembahyang solat. Tempat kedua. Tempat ketiga jalan lagi tak jauh daripada Madian tu, sampai di Jabal Tur Saina. Ini tempat Nabi Allah Musa bermunajat di Bukit Tur Sina. Kisah mana Al-Quran juga. Panjang Bukit Tur Sina ni 2000 lebih meter. Alhamdulillah waktu saya di sana dah naik 9 kali bukit ni. Tinggi tu kan. Pukul 12 malam naik sampai subuh, kompet pagi. Sampai subuh turun sampai bawah 7 atau 8 pagi. Seronok lah, mesti sujud seronok lah ya. Tapi ponek lah kalau bawa orang tua kan. Kalau orang tak minat cabar-cabar ni tak usah lah, sekali cukup lah ya. Jadi saya suka naik turun kan. Baik, terus Saina itu tempat yang ketiga. Berhenti sembahyang, jalan lagi sampai dekat Baitul Laham. Baitul Laham ni kisah Nabi jumpa Ifrit, jin Ifrit tu kan. Lepas sampai kat berhenti sembahyang, jalan lagi, akhirnya tiba di mana? Di Baitul Maqdis. Campur-campur 5 tempat yang mulia tadi. Taibah ataupun Madinah, Madian, Tur Saina, Baitul Laham, Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Ya. Baik. Kat situ dah nampak isyarat kan? Nampak isyarat bahawa solat akan difadukan sebanyak 5 waktu. Itu antara sign dia lah, tapi tak tahu lagi, tak tahu pun kan. Ada signifikan tempat-tempat yang berhenti tadi kan. Jibril suruh berhenti. Mana keutamaan, mana pentingnya solat tadi. Tak salah kalau nak pergi jalan-jalan pergi mana, tapi jangan solat tu jangan lupa kan. Baik, itu antara isyaratnya ya. Kemudian bila dah sampai Masjidil Aqsa tu pula, Nabi menjadi imam, mengimamkan solat kepada lebih 124,000 para anbiya dan juga 313 orang rasul utusan Tuhan. Punya mulia tuan. Jadi imam pada semua nabi dan rasul. Betapa agungnya Rasulullah SAW. Lepas tu didatangkanlah ibarat macam lift. Nabi SAW dan Jibril pun naik atas batu ni tadi, tempat tu. Allah macam Rahman ni tuan, lebih kurang macam lift, kita naik lift kan. Daripada langit dunia tu naik langit yang pertama, daripada langit 2 kita tengok ni langit dunia tu tuan. Rendah lagi ni, itu pun rasa jauh dah. Naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 kan. Dah habis 7 tu, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Betul, lepas Sidratul Muntaha, yang ke-8 Sidratul Muntaha, yang ke-9 Mustawa. Ya. Mustawa ataupun sebagai ulama mengatakan lautan. Itulah 8, 9. Last kali barulah ya bertemu dengan Allah Ta'ala di Arash. Arash tu last tu kan. Adapun Jibril AS dia sampai langit ke-7. Dia tak boleh lebih lah. Lebih habis dia. Punya hebat. Punya Nabi SAW itu ni sangat, memang makhluk yang sangat mulia. Bayangkan ketua para malaikat pun tak lebih nak naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW seorang dia boleh lebih ke atas tuan. Ya. Ni hebat. Baik. Istiwa yang sekejap ya, sebab tu Allah Taala guna perkataan subhanallazi, subhana kan, maha suci Allah daripada segala kekurangan kan.
Tak perlu Allah Ta'ala guna perkataan subhanallah allazi, tak payah. Orang tahu dah, berkata subhana, tahulah memang Tuhan lah yang maha sempurna, yang maha hebat, maha berkuasa tu memang tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak mungkin Allah Ta'ala itu berbohong. Sebab tu peristiwa ini, Isra Mi'raj ni betul-betul berlaku. Kalau Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia, tengok perjalanan yang jauh tadi kan, boleh disingkat dalam 30 minit lah. Sangat jauh, 1203 km. Itu Mekah ke Palestin, belum siap langit lagi kan. Allah Ta'ala nak menunjukkan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha berkuasa. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Jangan kita samakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Kalau ikut riwayat Ibnu Asakir, tuan-tuan, jauhnya langit setiap tingkat tu 500 tahun perjalanan. Langit pertama 500 perjalanan, 500 tahun. Naik. Kalau 7 lapis langit, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Ta'ala yang maha berkuasa dalam surah Al-Mulk kan, Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. 500 tahun. Darab dengan 7 lapis langit, 3,500 tahun perjalanan. Bayangkan 3,500 tahun perjalanan kan? Baru sampai langit 7 sekejap je kan? Lepas tu Sidratul Muntaha. Sidrah ni pohon bidara kan? Muntaha tu kira paling ujung tu kan? Ibarat macam border lah, border ya? Sampai Sidratul Muntaha. Lepas tu Mustawa. Mustawa ni ada setengah ulama mengatakan lautan. Lepas tu barulah Arash Allah Ta'ala. Bukanlah Allah Ta'ala tu duduk dekat Arash, tak. Nabi SAW bermunajat. Nabi Musa AS dapat kitab Taurat dekat Bukit Tur Saina tadi. Adakah Allah Ta'ala duduk dekat Bukit Tur Saina? Tak. Bukan Allah Ta'ala. Nabi Musa bermunajat kat situ. Bukan dia jumpa Tuhan macam Nabi SAW. Bukan Allah Ta'ala duduk dekat Arash kan? Apa lagi? Jangan silap faham kan? Punya luas langit yang pertama, yang kita tengok langit dunia ni dah besar betul langit ni kan. Langit yang pertama ni dia punya keluasan dia, tuan-tuan. Ambil bumi ni diletakkan dalam langit yang pertama, nampak ibarat bumi itu macam sebentuk cincin je. Sebentuk cincin yang duduk yang letak di padang pasir. Padang pasir cukup besar, tuan-tuan. Bumi ni ibarat sebentuk cincin. Macam itulah berikutnya. Naik langit yang kedua, ibarat apa? Bumi campur dengan langit yang pertama yang luas tadi, letak dekat langit yang kedua, ibarat macam sebentuk cincin. Langit yang ketiga macam juga begitu sampai langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh ni ibaratkan besarnya tu dicampur langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 campur dengan bumi, letak dalam langit yang ketujuh, ibarat sebentuk cincin yang berada di padang pasir. Subhanallah. Hebat ya? Dahsyat peristiwa ni, tuan. Baik. Itu maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala kekurangan ya? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Gelaran yang telah gunakan perkataan dalam ayat surah Isra tu bi 'abdihi, hamba-Nya. Kenapa tak letak perkataan bi Muhammadin ke bi nabiyhi? Boleh juga kan? Tapi bila kita sebut bi 'abdihi, hamba ni dia termasuk roh dan jasad. Dia tu bukan mimpi. Peristiwa tu betul-betul berlaku. Roh dan jasad Nabi melalui peristiwa tersebut kan. Disebut bi 'abdihi, itulah pangkat yang paling tinggi penghambaan seseorang itu. Maknanya Nabi SAW itu diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba yang paling tinggi perhambaan dia. Mana tak, tuan-tuan? Kena uji macam-macam kan. Daripada kecil lahir-lahir ayah dah tak ada dah, tu mak dah tak ada, atuk pula meninggal, pas saudara pula meninggal, isteri pula pergi kan. Wish. Kena tahan ekonomi, tak boleh berjual beli, berbuat malah dengan orang Islam kan. Waktu tu berapa tahun? 3 tahun. Sampai habis harta Sayyidatina Khadijah habis berkolok gadai, habis harta dia.
Sampai ada sahabat yang makan daun, tuan-tuan. Kita setahun Covid dah bergelumpur, tak boleh pergi shopping dah. Yang dia risau macam mana nak shopping, dah ilah Allah. Tahu betul kan? Macam nak pergi jalan ni, duduk dah dia rumah, habis hilang Covid ni, jalan pun dah tak boleh balik tu pun kan. Ya, tak ada siapa nak marah, jalan mana lah kan. Bayangkan dia misal 3 tahun punya dahsyat. Kita boleh lagi media sosial, boleh jumpa kawan, boleh kan. Nabi SAW tidak dibenarkan orang kafir boikot habis-habisan, tidak dibenarkan bermuamalah dengan Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu Allah Taala mengiktiraf kehambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni memang banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di waktu malam. Ya, Isra dan Mi'raj, nuzul Al-Quran, doa Nabi Yaqub dimakbulkan oleh Allah Taala di waktu malam, Nabi Musa AS keluar daripada Mesir itu di waktu malam, tahajud dilakukan di waktu malam, munajat Nabi Musa di Tur Saina pun di waktu malam. Banyak lagi lah kisah di waktu malam. Mulia di malam. Ya, baik. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa daripada Mekah sampai ke Palestin itu tanah itu milik orang Islam. Barakna haulahu, yang diberkati sekitar tadi, pada Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa tadi, ya, bumi Palestin ini disebut Ardul Anbiya. Di situlah dikuburkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ishaq dan lain. Ramai para anbiya dimakamkan di sekitar kawasan tersebut. Itu tanah itu diberkati, kan? Bukan milik Yahudi. Yerusalem, Masjid Al-Aqsa ni kan, Palestin. Ya. Okey. Dan Allah Taala menunjukkan linuriyahu min ayatina. Allah Taala tunjukkan kekuasaannya itu, perjalanan yang sangat jauh dari tadi, makan ribuan tahun menjadi sangat singkat. Ya. Dan Nabi kita, Allah Taala menunjukkan bahawa Muhammad SAW itu Nabi yang paling unggul kalau dibandingkan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, kan? 124,000 lebih kurang para anbiya, para Nabi. 313 utusan Tuhan ataupun para Rasul. Siapa ketua dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dalam peristiwa ini, dalam banyak-banyak bab ibadah, tuan-tuan, Allah Ta'ala fardukan puasa, zakat, haji semua kan. Sembahyang dia yang Allah Ta'ala jemput sendiri kekasih ini Muhammad SAW untuk naik ke Arash. Nak cerita betapa pentingnya solat. Itu kita baca bulanan pun, tuan-tuan tak nak baca, macam mana kan? Ujung saya datang kan. Saya tak datang, pandai-pandai sendirilah kan, pandai-pandai nanti menjawab kan. Baik, konolah datang tuan belajar, ya. Belajar ni tak kira umur, sampai mati kita belajar, ya. Guru kerja Imam Bukhari, pakar hadis lah. Imam Bukhari itu siapa tak pernah kan. Guru dia, anak murid dah macam tu, guru tak usah khabar kan. Guru dia tu dah khatam kitab Muwatta Imam Malik, dah khatam sekali. Dia jumpa lagi Imam Malik, belajar lagi ulang. Berapa kali dia ulang? 7 kali khatam. 7 kali khatam. Tahun 40 tak khatam, daripada muda sampai pencen, sampai tua beban tak baby kan. Baik, itu dia yang diberkati oleh Allah SWT. Kepentingan solat itu Allah Ta'ala jemput sendiri Nabi Muhammad SAW. Setiap lapisan langit tadi kan, setiap lapis langit tu kita semua maklumlah, bertemu Nabi-Nabi yang terdahulu. Mungkin tuan-tuan yang confused, macam mana nak ingat ni kan. Dah kalau dalam formula bahasa Arabnya, tuan-tuan ingat perkataan A'yahuma, alif, ain, ya. Alif tu Nabi apa? Nabi Adam AS, ya. Alif, ain, ya, alif, ha, mim, alif. Alif, ain, ya, alif, ha, mim, alif. Ya, huma, kan? 7 lebih lagi tadi. Langit yang pertama alif kan, Adam, Nabi Adam AS Nabi jumpa. Langit yang kedua ain. Ain ni dekat langit yang kedua tu
Nabi Isa. Dia ada dua Nabi kat situ, Nabi Isa dan Yahya. Kita ambil yang pangkal tu lah kan. Langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, alif ain. Ya, langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, Adam, Isa, Yahya, Nabi Yusuf. Ya, ya. Alif balik. Langit yang keempat Idris, Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima Ha, Nabi Harun alaihissalam. Kelima. Yang keenam Mim, Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh terakhir alif balik Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lagi yang pada tinggi tu kan, ya. Dan akhirnya bertemu Allah Ta'ala, difardukan solat 50 waktu sehari semalam. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, kau pergi jumpa balik Tuhan kamu, minta dikurangkan sembahyang 50 waktu ni. Turun dia, akhirnya daripada 50 tinggal 5 waktu saja. Itu pun Allah Ta'ala dengan rahmat itu kan dikasih dekat kita umat Nabi Muhammad SAW, satu waktu kita buat menyamai 50 waktu. Ya, 10 10 kan. Satu sama dengan 10. 5 waktu kita buat 10. 10 kali 5 50 kan. Walaupun baik 5 tapi dia punya reward dia tu seolah macam kita buat 50. Ya. Baik. Kemudian daripada Baitul Laham, daripada Makkah berhenti dekat Madinah, berhenti dekat Madian, dekat Tursaina, berhenti dekat Baitul Laham. Baitul Laham sebelum sampai Nabi Asad. Baitul Laham ni untuk peristiwa, ya, bertemu dengan apa tu, Ifrit. Waktu tu Nabi dengan Jibril kan. Ibarat dia pandang macam ni tu, dia pandang Ifrit macam terkejut dia juga kan. Waktu tu Jibril kata, ingin kamu aku ajarkan beberapa kalimat kan. Nabi kata, bala, jom. Nabi nak kalimah itulah yang boleh kita amalkan tuan. Kau boleh dihafal kan. Doa pendinding dari jin Ifrit. Jin Ifrit dia kata Jibril AS, waktu tu Nabi tanya, siapa dia ni kan, siapa tu? Jibril kata, itulah ketua bagi segala iblis. Ifrit nama tu orang kita sebut. Dia jahat macam Ifrit. Masalah jahat itu kan. Jadi amalkan doa tu, boleh rumah cari lah kan. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'julu fiha min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Dia ada beberapa riwayat lah sama, lebih kurang betul. Ada yang lagi panjang dia ada, tapi walaupun pun dia semua tu betul boleh amal tak. Yang ni ke tak ada panjang sikit. Jadi pendinding, jangan tunggu dah kono sihir berbacot kan, dari Syria berbacot. Amal lah kan daripada sekarang ni kan. Tak hafal tu ni baca, lepas subuh baca, lepas maghrib baca, nak tidur baca. Pendinding kita daripada sihir, jin, syaitan, ya. Okey. Lepas tu jalan macam-macam kisah begitu kan. Saya ringkaskan apa dia. Antara 11 kisah antaranya Nabi SAW bertemu dengan sekumpulan manusia yang menanam. Ditanam hari ni, esok dia ambil tanaman, hasil tanamannya, dan hasil tanaman tu tak putih-putih. Ini kumpulan, ya, pejuang pada jalan Allah, orang berjuang di jalan Allah, orang infak, orang buat baik kan. Itu infak kat masjid kan, satu dia belas 700, ya. Orang menuntut ilmu, berjuang untuk belajar tu ini kan. Itu ibarat kita tanam, toih tumbuh dan tak habis-habis tanaman tadi. Yang kedua, Nabi SAW lalu lagi bau satu bau yang sangat harum. Apa tu? Masyitah. Masyitah ni bukan nama orang, dia ni mishtun, sikat, ya, sikat. Seorang perempuan tukang sisir Fir'aun, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Dia buat apa? Dimasuk dalam kawah yang besar, kawah yang panas berapi tu kan, dirumban dalam kawah dia sebab dia Islam. Dia dengan anak-anak dia, jadi harum bau dia, masyitah tadi, ya. Yang ketiga, orang yang hantuk kepala dia sampai hancur berpecah berdarah
Kan? Antuk elok. Dia orang tak nak solat. Orang tak nak solat. Yang keempat, rupa dia manusia tapi badan dia, kelakuan dia macam binatang. Makan benda-benda jijik, pokok yang berduri, kan? Kerikil yang ada dekat neraka jahanam. Ni orang yang tak keluar zakat ni. Ya, tuan yang masuk ASB haji apa tu? Tabung haji dah siap zakat. Ada. Bila keluar dividen dah mula dah ramai WhatsApp besar. Saya tak tahu punya saya simpan tahun dulu kena zakat simpanan saya. Berapa haul pun. Dia tak tahu. Macam mana tu kan? Ada banyak macam tu kan. Kemudian yang kelima, kaum yang dihidang daging yang baik dan daging yang mentah, dipilih daging yang mentah. Ini orang yang berzina tu kan. Ya, melakukan perzinaan di muka bumi. Yang keenam, ya, ada satu kayu yang melintang jalan, dia lalu baju koyak. Ya, lalu baju habis kacik koyak, hancur. Ini orang yang menghalang jalan dakwah dan jalan kebaikan. Menghalang jalan-jalan kebaikan di dunia. Yang ketujuh, ya, orang lelaki yang berenang di lautan darah. Ya. Mulutnya berdarah, dilempar dengan batu yang panas. Ini orang yang makan riba, tuan-tuan. Kat dunia dia makan riba. Yang ke-8, orang lelaki yang kumpul bekas kayu, dah borek dah, dia pegang bekas kayu, nak tambah lagi. Ini orang yang khianat dengan agama dia. Yang ke-9, orang yang menggunting lidahnya, dengan gunting besi, gunting yang panas, gunting putih. Ini orang yang suka memfitnah dekat dunia. Fitnah sekarang ni bukan dengan mulutnya, dengan jari kita kan, post, bawa cerita, fitnah. Berhati-hati. Nombor 10, ya, kuku-kuku daripada tembaga kan, cakar muka, cakar badan, cakar dada ni. Ini orang suka mengumpat, orang suka mencela, orang suka mengkeji orang lain waktu dekat dunia. Yang terakhir, ya, ada satu lubang yang kecil lah. Keluar daripada lubang kecil ni taur ataupun seekor kabau. Lubang kecil, kabau keluar. Lepas tu dia cuba masuk balik. Tak boleh, memang tak boleh kan? Lubang kecil. Ini waktu dekat dunia dulu, seorang yang sombong. Tuan tak ada kisah. Cukup dululah untuk faham itu tuan. Dia panjang kan kalau nak detail kan. Walaupun pun akhirnya tengok Nabi SAW ditemani oleh Jibril AS. Perlu kita kat dunia ni, ya, mesti ada guru yang guide kita. Tak boleh tuan-tuan malas nak belajar kat masjid, berguru dengan YouTube, berguru dengan internet. Medium untuk belajar benda tak ada apa. Tapi jangan jadikan YouTube itu guru tuan-tuan. Mesti nak berguru betul. Itu selesai barat jadi tu. Dia berguru dengan YouTube, kemudian dia jumpa orang. Macam ni Hafnah ni. Dah macam dia pula ni Tok Syekh kan. Tu yang bahaya, tu yang fitnah hari ni. Kan belajar dengan media sosial. Orang dulu punya orang susah payah, bulu kehilir berhabis bergolak gadai untuk mendapatkan ilmu. Sebab tu berkat tuan-tuan. Kitab solat yang saya ajar tuan-tuan tu dah berapa ratus tahun, 600 tahun. Ambil daripada Imam Nawawi pula 800, 900 tahun masih kita guna. Sebab apa? Berkat. Dia belajar tu susah payah. Kan? Cuba kita belajar dengan internet. Kan? Oh tak tahulah, search Google. Dia condemn pula Tuan Mufti punya fatwa. Hancur benar ranah. Macam ni benar kan? Dia pentingnya solat dan kehidupan seharian kita. Belajarlah, jangan berhenti belajar. Mudah-mudahan peristiwa Al-Mi'raj ini memberi kekuatan kepada kita untuk lebih mengagungkan Allah SWT yang Maha Berkuasa ini, menjadikan peristiwa itu amat mudah baginda. Dia lebih kurang setengah jam tuan-tuan. Ya, kita nak cerita pun sejam lebih. Kan tu pun tak habis. Kan di pagi 5 malam pun tak habis kan. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dahulu kita tangguhkan pengajian kita ceramah ini dengan kafaratul majlis suratul asr. Subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta innal insana illa allazina amanu wa wassabil haqqi wa tawassaw. Yang baik ya Allah Taala, yang kurang nasihat aku mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.